Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Dalam video ini, Cikgu akan bincangkan berkenaan dengan hukum kamiran tentu, iaitu hukum-hukum yang terlibat dalam kamiran tentu ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil laws of definite integral. Okey, so sebenarnya benda ini kita sudah pun guna pakai dalam bahagian peringkat awal pengamiran ataupun integration. Kita sudah pun guna pakai, tapi masa itu kita tak perkenalkan ia sebagai hukum. Tetapi kita sudah guna pakai dalam setiap perkara dan masalah semasa kita bincangkan berkenaan dengan kamiran tentu ataupun definite integral. Tetapi apabila melibatkan soalan kamiran tentu ataupun definite integral dalam kertas 1 matematik tambahan SPM. Okey, so biasanya soalan-soalan kertas 1 melibatkan soalan pengamiran ataupun integration. Biasanya adalah melibatkan law ataupun hukum yang kita akan bincangkan. So di situ beza adalah kalau dalam kertas 2 ia lebih menggunakan apa yang kita belajar semasa kamiran tentu ataupun definite integral untuk menentukan luas isi padu area ataupun volume. Di sini tidak. Di sini kita akan gunakan hukum dalam menentukan luas dan volume ataupun apa-apa lagi perkara yang melibatkan soalan kamiran tentu ataupun definite integral di bawah integrations. Tapi kita tak akan buat seperti mana kita buat dalam kertas 2. Kita akan gunakan mudah. Cara penyelesaian mudah, dan cara penyelesaian mudah ini hanya kita boleh lakukan dengan menggunakan hukum ataupun law yang berkaitan dengan definite integral ataupun kamiran tentu. So, cikgu akan perkenalkan satu persatu apakah hukum-hukum ataupun law yang digunakan dalam kamiran tentu ataupun definite integral. Kita bincangkan hukum yang pertama. So, hukum yang pertama adalah iaitu katakan kita ada kamiran tentu, limit adalah B ke A. K Fx dx adalah sama dengan kita bawa k hadapan. So definite integral limitnya adalah b ke a fx dx. So ini adalah hukum pertama. Ini adalah hukum pertama ataupun yang law yang pertama di bawah definite integral. Perhatikan. Bagaimana kita gunakan? Cikgu berikan satu contoh yang mudah. Bagaimana kita akan gunakan hukum ini? Cikgu sertakan satu hukum yang mudah. Satu contoh yang mudah. Perhatikan sekarang. Yang ini adalah contoh ya. Ini adalah 2 dan 1. X dan ini adalah Y. Yang ini adalah Y sama dengan Fx. Sini kosong. Diberikan luas kawasan lorek ialah 5 unit persegi. Contoh, cikgu bincangkan contoh ya. Bagaimana kita akan gunakan ini yang kita belajar. Ini sudah pun kita belajar. Tapi beza kalau dahulu luas kawasan lorek ini ataupun area of shaded ini kita gunakan definite integral dan tentukan nilai di sini. Tapi di sini anda tak perlu tentukan nilai. Ini kawasan lorek sudah diberikan, iaitu luas kawasan lorek ialah 5 unit persegi. So perhatikan diberikan ada satu lengkung di mana fungsi ialah y sama dengan dalam sebutan x, iaitu y sama dengan fx. Perhatikan kawasan lorek itu terletak di antara graf dengan paksi x
Dan diberitahu bahawa luas kawasan luring ini adalah diberikan luas kawasan luring adalah 5 unit persegi. Okey, bagaimana anda akan gunakan yang belajar dengan menggunakan hukum ataupun law ini untuk menjawab soalan ini? Okey, soalan kata, okey, find ataupun tentukan, okey, integrations 21 5, kita ambil contoh ya. Okey, 4fx dx. Ini soalan. Okey, so biasanya soalan ini adalah soalan kertas 1, di mana asas integrations definite integral kamiran tentu digunakan. Tetapi cara penyelesaian bukan seperti mana dalam kertas 2 yang panjang, tidak. Di sini lebih kepada pengetahuan berkenaan dengan definite integral. So, adalah diberikan satu gambar raja, dan mengikut gambar raja ini limit x adalah 2/1 dan ada satu kawasan berluring yang dimana terletak di antara graf dengan paksi x, dan diberitahu bahawa luas kawasan luring ini adalah 5 unit persegi. Dan soalannya kata, okey, soalan kata find ya, yang ini adalah kamiran tentu, limit x adalah 2/1, 4fx dx berapa? Okey, bagaimana kita gunakan yang diberi untuk menjawab soalan ini mengikut hukum atau law yang kita belajar, iaitu yang ini. So, mengikut ini adalah diberitahu bahawa, okey, b ataupun kamiran tentu b ke a, k fx dx, k itu kita bawa ke hadapan, okey, darab dengan ya b ke a fx dx. So, ini adalah sama dengan 4 kita bawa ke hadapan. Okey, 2/1 fx dx. Jelas? So sekarang kita perlukan nilai ini berapa? Kita perlu tahu berapa nilai dia. Jelas? Semasa murid-murid belajar menentukan area of shaded dengan menggunakan definite integral ataupun kamiran tentu, ya, cikgu ada ajar, iaitu untuk raja ini nak tulis, untuk raja ini nak tulis definite integral. Untuk raja ini cikgu tak sebut luas ya, cikgu tak sebut luas. Okey, untuk tulis definite integral bagi raja ini ialah ya 2/1, yang ini ialah y dx. Masih ingat tak? Masih ingat tak? So, sekarang perhatikan, ini adalah sama dengan luas. Jelas? Okey, yang ini adalah sama dengan luas. So, y di sini adalah 2/1, y di sini ialah fx. Okey, dx. Di mana luasnya adalah 5 unit. So, maksud di sini apabila cikgu keluarkan unit, itu, perhatikan sekarang, definite integral bagi raja ini, iaitu limitnya ialah 2/1, di mana kawasan yang di shaded ini adalah di antara graf yang fungsinya y sama dengan fx. Okey, so didapati bahawa definite integral 2/1 fx dx adalah 5. Jelas? So sekarang kita dapat daripada raja ini, iaitu luas adalah 5 unit. Tetapi untuk raja ini, ini adalah definite integral ya, iaitu mewakili luas. So yang ini sebenarnya ialah limit x adalah 2/1, y adalah fx dx. Ya, luasnya ialah 5 unit. Tetapi apabila cikgu keluarkan unit, maksudnya cikgu dah keluarkan luas. So apabila luas ini dah keluar, tinggal apa? Adalah nilai definite integral dia, iaitu nilai kamiran tentu di antara 2/1 bagi raja ini, iaitu 5. So jelas tak sekarang? So daripada sini kita dapati, iaitu okey, untuk raja ini 21, iaitu fx dx adalah 5. Okey. So dari sini tadi kan cikgu dah kata, iaitu tentukan nilai find, iaitu definite integral 21, iaitu 4fx dx, mengikut hukum pertama,
Ini adalah sama dengan 4 bawah 2. So 2, 1 fx dx iaitu kita dapati bagi rajah ini luasnya ialah 5 unit, tetapi nilai definite integralnya adalah 5, iaitu 21 fx dx adalah 5 adalah sama dengan 4 darab 5, ia sama dengan 20. Jelas? So beginilah contoh soalan kertas 1 melibatkan definite integral ataupun kamiran tentu di mana yang dibelajar itu masih dikekalkan. Tetapi cara penyelesaian kita gunakan hukum ataupun law. Jelas? So cikgu dah bincangkan contoh yang pertama. Okey, so cikgu harap murid-murid dapat memahami bagaimana definite integral iaitu melibatkan luas ini digunakan berserta dengan hukum ataupun law berkaitan dengan integrations dalam menjawab soalan kertas 1. Okey, jelas? Okey. Sekarang cikgu nak perkenalkan law satu lagi ataupun hukum satu lagi. Okey, cikgu padamkan ini. Cuba kita bincang satu lagi. Okey, perhatikan di sini. Okey, padam ini. Okey, hukum seterusnya adalah iaitu definite integral b ke a iaitu fx tambah n dx. Kan yang ini. So di bawah hukum ini adalah sama dengan definite integral b ke a fx dx tambah b ke a n dx. Ini adalah satu lagi hukum. Okey, bagaimana hukum ini digunakan dalam menjawab soalan? Jelas? Okey, sekarang cikgu berikan satu contoh soalan. Bagaimana kita akan gunakan hukum ini dalam menentukan nilainya? Jelas? Okey. Perhatikan, cikgu salin di sini ya. So yang ini adalah b ke a fx dx tambah b ke a n dx. Okey, jadi kita pindahkan ke sini ya. Okey, sekarang perhatikan contoh soalan. Okey, perhatikan contoh soalan. Diberikan ataupun given. Okey, iaitu 2 ke 1 fx dx adalah 5. Okey, sudah diberikan nilai. Okey, soalannya ialah find ataupun tentukan definite 2 to 1 fx dx. Tentukan nilai fx tambah 2 dx. Okey, bagaimana kita akan tentukan? Okey, diberikan ya, perhatikan diberikan definite integral kamiran tentu 2 ke 1 fx dx. Nilainya sudah diberikan. Kalau dalam dahulu kita ganti dan dapat 5, tapi di sini kita bahagian itu tidak perlu buat sebab ini sudah bahagian kertas 1. So bahagian kertas 1 adalah lebih kepada bagaimana kita menggunakan hukum-hukum dia. Itu saja. Bagaimana law itu akan digunakan dalam mendapatkan ataupun melakukan penyelesaian soalan. Jelas? Okey. So perhatikan sekarang ya, diberikan 2 1 fx dx adalah 5. Soalannya ialah find, tentukan, ya, limit x masih lagi 21 fx tambah 2 dx. So mengikut hukum ini adalah sama dengan 2 ke 1 fx dx tambah 2 ke 1 2 dx. Jelas? Ini mengikut hukum. So nilai ini sudah tahu, yang ini kita dah tahu. Okey, yang ini berapa? Dah diberikan. Yang ini sudah diberikan, yaitu 5. Yang ini adalah 5. Ini dah. Yang kita nak tentukan adalah yang satu lagi, yaitu kita nak tentukan, seperti biasa 2 ke 1 2 dx seperti biasa. So yang ini adalah definite integral, yaitu apabila kita lakukan integration ke atas 2 adalah
ya menjadi 2x, yaitu 2 adalah 2x kuasa kosong. So tambah 1 bahagi dengan kosong tambah 1, yaitu 2x kuasa 1, yaitu sama dengan 2x. So apabila kita lakukan kamiran ataupun integration ke atas 2, kita dapat 2x, di mana x adalah limitnya adalah 2 dan 1. So sekarang kita gantikan 2x2 tolak 2x1. Jelas? Adalah sama dengan 2 darab 2 adalah 4, 1 darab 2 adalah 2, di mana jawapan adalah 2. So maksudnya, apabila kita lakukan kamiran tentu ataupun definite integral untuk ini, seperti mana kita belajar ataupun murid-murid belajar, ia didapati untuk. So cikgu ambil ini, cikgu letakkan di sini. So perhatikan 2, 1, 2 dx. So lakukan kamiran ataupun integration ke atas ini, kita dapat 2x. Di bawah kamiran tentu ataupun definite integral, 2 kita gantikan. So 2 ganti 2. Tolak, lepas tu 1 kita gantikan 2, 1. So 2 darab 2 adalah 4, 2 darab 1 ialah 1. So 4 tolak 2 ialah 2. Jelas? So dapati bahawa yang ini, perhatikan ya. Perhatikan. So di sini adalah tambah ya, tambah. So yang ini nilainya adalah 5 tambah. Yang ini nilainya adalah 2. Jelas? So daripada sini kita dapati ia adalah 7. So ini adalah bagaimana hukum yang cikgu bincangkan ini digunakan dalam menyelesaikan satu contoh soalan yang cikgu pilih, di mana dalam soalan ini murid-murid perlu gunakan hukum yang kita bincangkan tadi. Jelas? So sekarang jika murid-murid faham yang hukum kedua atau yang jenis 2 ini cikgu perkenalkan ini dan berserta dengan contoh. Sekarang cikgu nak perkenalkan satu lagi hukum yang biasa digunakan. Cikgu padamkan ini semua ini. Cikgu akan bincangkan yang bentuk ketiga. Hukum satu lagi. So hukum satu lagi adalah yaitu B ke A, fx dx adalah negatif A ke B, yaitu B ke A adalah yang ini katakan yang ini adalah positif. Kalau yang ini B ke A fx, maka A ke B fx dx adalah negatif. Kalau B ke A fx dx adalah positif, maka cikgu letakkan A atas, B bawah. So A B fx dx adalah negatif. Sebab itu cikgu letak negatif. Jelas? So B ke A fx dx jika positif, maka A ke B adalah negatif. So lepas tu cikgu letak negatif. So yang ini sama dengan fx dx. Yang ini adalah satu lagi hukum ataupun law. So perhatikan di sini. Satu lagi. Bagaimana kita nak gunakan? Cikgu ambil satu lagi contoh. Perhatikan ya. 2, 1, 0. Y. Yang ini ialah Y sama dengan fx. Perhatikan di sini. So lengkung ini mempunyai fungsi Y sama dengan dan sebutan X. Limit X adalah 2 ke 1. Aksi X. Perhatikan diberi ataupun diwarna shaded is for unit square. Perhatikan sekarang. Bagi raja ini,
kawasan lori ini mempunyai luas 4 unit persegi. Luas kawasan lori ialah 4 unit persegi. Okey, diberikan. Okey, bagaimana kita akan gunakan untuk jawab soalan ini? Okey, perhatikan. Find 1, 2 fx dx. Ini soalannya. Okey, perhatikan. Okey, ini hukum dia. Ini hukum dia cikgu dah terangkan tadi, iaitu sekiranya b ke a, fx dx adalah positif, maka apabila cikgu bawa a dan b ke bawah, jadi ab adalah negatif. Okey, ini adalah hukum dia. Bagaimana hukum ini kita gunakan dalam soalan, di mana dalam soalan ini diberikan satu gambar raja. Okey, di bawah gambar raja itu perhatikan ada satu kawasan lori di mana berada di bawah paksi X, dan luas kawasan lori adalah given that the area of shaded is 4 unit persegi. Okey, so luas kawasan ini adalah 4 unit persegi. So bagaimana kita akan gunakan gambar raja ini dan luas ini untuk menjawab soalan? Perhatikan soalan di sini adalah find. Okey, find. Okey, integrations adalah daripada 1 ke 2 fx dx, fx dx. Okey, bagaimana kita akan gunakan? Okey, sebelum kita jawab ataupun guna hukum ini atau law ini, kita fahamkan okey perkara ini. So untuk raja ini luas adalah 21y dx, luas. Untuk ini bila cikgu sebut luas, yang ini luas, iaitu luas adalah 4 sama dengan 21y adalah fx dx. Tapi cikgu letakkan unit, 4 unit. Tetapi apabila cikgu keluarkan luas, tengok sebagai definite integral, kamiran tentu, maka kamiran tentu ini nilainya berapa? 4 unit. Tetapi masih ingat tak? Okey, masih ingat tak? Apabila kawasan yang kita cari itu berada di bawah paksi X, cikgu perkenalkan absolute. Masih ingat tak? Masih ingat tak absolute? So mengapa absolute? Sebab apabila kawasan lori itu berada di bawah, bukan luas ya, bukan luas. Apabila kawasan lori itu berada di bawah paksi X dan kita nak tentukan nilai kamiran tentu ataupun definite integral, untuk ini definite integral untuk ini adalah negatif. Masih ingat tak? So nilai di sini adalah negatif. So apabila cikgu nak cari luas ini, luas adalah ya absolute ataupun mutlak, ya absolute 2 ke 1 y dx. Mengapa cikgu perlu letakkan absolute? Sebab kita tahu nilai definite integral untuk kawasan yang berada di bawah paksi X adalah negatif. Tetapi luas perlulah positif. So untuk mentukarkan menjadi positif, kita lakukan yes absolute. Tetapi yang sekarang kita nak bukan luas. Yang kita nak ialah nilai definite integral dia ataupun nilai kamiran tentu. So apabila kita sebut kamiran tentu, yang ini tak perlu. Sekarang kita nak sebut definite integral saja. So apabila cikgu sebut definite integral, iaitu 21 fx dx, yang 4 ini adalah negatif 4. Perhatikan di sini. Jelas? So yang ini luas ialah 4. Tetapi apabila cikgu sebut dia sebagai kamiran tentu ataupun definite integral ini berada di bawah paksi X. So apabila berada di paksi X, nilai mestilah negatif. So definite integral untuk kawasan ini adalah 2 ke 1 fx dx dan terletak di bawah paksi X disebabkan luas adalah 4, tapi definite integral adalah negatif 4. Jelas? Boleh tak? So sekarang kita dapati, okey, daripada sini kita dapati, okey, baginya untuk ini kita dapati bahawa definite integral 21, okey, fx dx adalah sama dengan negatif 4. Jelas? Untuk ini adalah definite integral adalah negatif
tapi luas adalah 4. So di sini mengikut. Okey, perhatikan di sini. Boleh tak? So mengikut ini. Okey, perhatikan di sini. Okey, apabila B ke A fx dx, kalau cikgu nak tentukan AB adalah menjadi, perhatikan fx dx iaitu negatif. B ke A positif, A ke B menjadi negatif. Yang diminta cari ialah 1 ke 2. So 1 ke 2 ini ialah negatif 2 ke 1 fx dx. Mengikut hukum ini ataupun law ini. Mengikut law ini, ini maksudnya. Iaitu kalau 2 ke 1, kalau cikgu letakkan ini adalah 2 dan di 1, bila cikgu letakkan 1, 2 di sini, kita perkenalkan negatif. Tapi soalan 1 per 2. Apabila cikgu nak ini 1 per 2, 1 per 2 ini adalah, perhatikan apa? Negatif kan? So, yang ini adalah negatif 2, 1. Jelas tak? Okey, so perhatikan sekarang kalau cikgu nak tentukan ini adalah negatif 2, 1. So adalah negatif, kita dah tahu tadi iaitu 2 ke 1 fx dx adalah negatif 4. Negatif 4. So cikgu letakkan negatif 4 di mana nilainya adalah 4. Okey, perhatikan di sini. Boleh faham? Okey. Jelas? So ini adalah satu lagi, okey, contoh kertas 1. Okey, bagaimana hukum definite integral ataupun law of definite integral itu digunakan pakai dalam soalan-soalan kertas 1. So cikgu harap contoh ketiga ini dapat membantu murid-murid memahami berkenaan dengan Okey, so kita dah tahu berkenaan dengan yang bentuk ketiga. Okey, sekarang yang terakhir pula. Okey, so kita nak bincangkan hukum yang terakhir. Okey, so kita padamkan dan cuba kita bincang hukum yang terakhir. Okey, kita bincangkan. Okey. So perhatikan di sini. Okey, hukum terakhir adalah iaitu yang ini adalah CA fx dx adalah sama dengan C ke B fx dx tambah dengan B ke C fx dx. Okey, so ini adalah hukum yang keempat. Okey, jenis yang keempat iaitu C ke A fx dx adalah sama dengan C ke B fx dx tambah B ke B ke A ya. Sorry, ini bukan C ya. B ke A, okey, B ke A fx dx. So maksud di sini, okey, katakan contohnya begini, okey, ataupun cikgu gunakan yang lebih senang. Okey, biar dua-dua berada di sebelah yang sama. Okey, contoh ya. Okey, perhatikan di sini. Okey. Okey, so yang ini X, okey, satu kawasan luring. Okey, satu kawasan luring. Okey, yang ini B, yang ini C, yang ini A. Jelas? So yang ini adalah Y sama dengan fx dx. Ya, ini adalah fx. So yang ini paksi Y, paksi X. Okey, perhatikan sekarang kawasan luring ini. Kawasan luring ini. So kawasan luring ini, ya, kawasan luring ini, yang ini ialah okey, B ke A. B ke A fx dx. Jelas? Yang ini adalah, okey, yang ini adalah integrations C ke A, so C ke B, C ke B fx dx. Jelas? So, kalau kita nak tentukan daripada sini ke sini, okey, daripada sini ke sini iaitu C ke A, C ke A fx dx adalah sama dengan nilai ini tambah dengan nilai ini, itu saja. Nilai ini iaitu C ke A, C ke B fx dx tambah dengan B ke A fx dx. Ini yang cikgu maksudkan tadi. So C ke A, kalau kita nak cari daripada C ke A nilai integration dia,
adalah sama dengan integration daripada C ke B dan tambah dengan daripada B ke A. Itu yang cikgu maksudkan daripada hukum yang terakhir ini. Jelas? Okey, bagaimana kita akan gunakan dalam satu contoh? Okey, bagaimana kita akan gunakan dalam satu contoh? Okey, perhatikan sekarang, cikgu gunakan gambar raja yang sama di sini. Okey, katakan cikgu gunakan gambar raja yang sama. Okey, kita ada satu kawasan, satu lagi kawasan. Okey, yang ini B, ini C, ini A. Paksi Y, paksi X. Yang ini adalah Y sama dengan Fx. Okey, di sini kosong. Okey, given. Okey. Cikgu letakkan nombor ya. Okey, cikgu letakkan nombor 1, 2, 3. Contoh ya. Okey, given 2 to 1 ya. 2 to 1. Okey, 2 to 1 adalah iaitu Fx dx adalah 2 to 1 Fx dx adalah 3. Contoh ya. And integrations 3 to 2 Fx dx. Perhatikan kawasan itu berada di bawah paksi X. Yang ini paksi X di atas, so definite integral adalah positif. Jelas ya? So kawasan atas, so positif. 3 kedua adalah berada di bawah. Ya, berada di bawah. So katakan yang ini adalah negatif 5. Katakan negatif 5. So definite integral bagi kawasan yang berada paksi X daripada 2 ke 1. Ini adalah bagaimana kita nak tulis definite integral. Nilainya adalah 3 positif. Dan kita ada satu lagi kawasan di mana berada di bawah paksi X. Katakan dia diberikan definite integral untuk nilai 32 Fx dx iaitu negatif 5. Okey, sudah diberikan. Okey, soalannya adalah find 3 to 1 Fx dx. Ini soalannya. Okey, soalannya daripada raja ini Anda dikehendaki menentukan nilai yaitu 3 ke 1 Fx dx. So mengikut hukum ini ya, yaitu sama dengan 3 ke 1. 3 ke 1 adalah sama dengan 3 ke 2 Fx dx tambah 2 ke 1 Fx Fx dx. Mengikut hukum ini. So apabila kita nak tentukan nilai daripada 3 ke 1 ya, 3 ke 1 di sini. Yang ini positif, bukan luas ya, ini bukan luas. Definite integral yang berada di atas mesti positif. Definite yang berada di bawah mesti negatif. Ini bukan luas. Jelas? So kita nak tentukan nilai definite integral daripada 3 ke 1. So apabila kita nak 3 ke 1, mengikut hukum ini adalah sama dengan definite integral daripada 3 ke 2. Definite integral 3 ke 2 tambah dengan 2 ke 1. So 2 ke 1. Jelas? Daripada sini kita dapati 3 ke 2 adalah negatif 5. Yang ini adalah negatif 5. Tambah daripada 2 ke 1 ialah 3. So di sini negatif 5 tambah 3 ialah negatif 2. So ini adalah contoh penyelesaiannya. So perhatikan di sini yaitu 3 ke 2 ialah negatif 5. Yang ini ialah nilai definite integral kamiran tentu yaitu negatif 5. Kita tambah dengan 2 ke 1. 2 ke 1 berada di atas paksi X, semestinya positif. Definite integral kamiran tentu yaitu 3. So yang ini negatif 5, yang ini 2. So negatif 5 tambah 3 ialah negatif 2. So ini adalah cara ataupun contoh-contoh
soalan yang biasa melibatkan kertas satu. So, kertas satu lebih kepada penyelesaian soalan itu lebih kepada menggunakan hukum-hukum yang cikgu bincangkan tadi. So, cikgu bincangkan jumlah 4 hukum dan cikgu perkenalkan setiap satu hukum dan cikgu sertakan dengan contoh-contoh soalan. So, cikgu harap apa yang cikgu bincangkan dalam video ini dapat membantu murid memahami keempat-empat hukum dan bagaimana keempat-empat hukum itu digunakan dalam setiap situasi soalan. So, sekiranya anda berpuas hati apa yang cikgu bincangkan dalam video, seperti biasa berikan like untuk cikgu. Tolong kongsi video-video cikgu dengan rakan-rakan anda. Untuk anda, tolong tekan bell button dapat notifikasi daripada YouTube. Seperti biasa, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Bye-bye. Terima kasih.